النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم وأتى السماء أماتوها. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمنة في أصحابي فإذا ذهبت Syekh ini namanya Abu Ais. Dia kata selamat datang ala wasalam kepada jemaah Malaysia yang datang pada petang ini. Dan kemudian muzium ini baru dibuka, dan muzium ini tidak muzium yang menceritakan tentang sejarah keluarga kita dan kisah para sahabat hingga zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi petang ini kita akan sama-sama kita kembalilah musim melihat sejarah para sahabat untuk menambahkan pesan cinta kita kepada para sahabat Nabi SAW. Dalam muzium ini dia akan cerita bagaimana sahabat itu terima Islam dan permulaannya mereka menerima Islam. Bahkan diceritakan tentang kelebihan dan kemuliaan para sahabat seperti disebut dalam Quran, wasabiqul awwalin minal muhajirin wal ansar, dan juga diceritakan tentang kemuliaan mereka yang mana mereka telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala di lagi radhiyallahu anhum wa radu an. Itu di para sahabat. أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم وأتى السماء أماتوها. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga menceritakan tentang kemuliaan para sahabat Nabi SAW. Dalam banyak pendapat ulama dan riwayat itu kata Syekh ni, bahkan sahabat ni kata ulama nak dibandingkan dengan emas, perak dan segalanya takkan dapat dibandingkan dengan begitu mulia dan hebatnya para sahabat. Okey, sekarang kita mula bergerak untuk bagi jejak daripada sirah tadi. InsyaAllah. Orang dakwah bagus dengar ni boleh buat bayan. Okey, Tuan Haji belah kiri, Puan Hajar belah kanan. Tuan Haji belah kiri, Puan Hajar belah kanan, insyaAllah. Tuan Haji belah kiri, Puan Hajar belah kanan. هذه المحطة تتكلم عن قصة الرسول الذين صدق النبي في بداية الإسلام. فإذا بها تطمئن وتقوم. Baik, ibu-ibu ke depan sikit, kita nak mula cerita. InsyaAllah, ayah belah sini. فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلام وتكسب المخلوق. Okey, dalam apa dipanggil ni kalau ni? Part ni, bahagian. Dalam bahagian ini akan menceritakan tentang siapakah sahabat Nabi yang membenarkan Nabi pada awal pemulakan Islam. Di waktu orang tentang Nabi, siapakah di kalangan manusia yang membenarkan Nabi SAW? عندما كان النبي يتعبد على طبعا هذا مجسم الجبل النور الى الحراء يتعبد فيه فجاء جبريل على حقيقته وقال النبي اقرا عند النبي صلى الله عليه وسلم خاف وفزع وذهب الى خديجه واخبرها بالحدث فاسلمت وصدقت النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, di depan kita ni macam bukit ni dia menggambarkan tentang Jabal Nur yang di atas terdapatnya Gua Hira. Dan Nabi SAW seperti kita telah maklum telah dapat wahyu di situ, dan kemudian baginda Nabi SAW setelah dapat wahyu ketika itu baginda Nabi SAW yang mempunyai sifat kemanusiaan juga telah berdebar turun daripada gunung menceritakan kepada isteri baginda Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah dan telah dakwah Sayyidatina Khadijah, dan Khadijah lah orang pertama yang telah terima Islam selepas Nabi dapat wahyu. Lepas Nabi dapat wahyu, Khadijah terima Islam. نعم. وكيف كانوا يعذبون نعم. في رمضان. اول شهيد الاسلام سميه بنت نعم. خيبر. Baik, di depan kita ni pula menceritakan tentang pengorbanan satu keluarga yang baru siap kita ceritakan, iaitu keluarga Yasir radhiyallahu anhu. Yang mana Sayyidatina Sumayyah, keluarga Yasir yang terdapatnya anaknya mereka namanya Ammar bin Yasir. Beginilah penyiksaan yang dikenakan kepada mereka, siang dan malam disiksa, bahkan ada waktu ketika dia ditanam dalam tanah. Baik. ثلاث سنوات يعبد الله على الاسلام. Baik, di depan kita ni pula dia menggambarkan tentang satu tempat yang mana dipanggil Pemulauan Lembah Abi Talib.
Nanti hari Isnin kita akan pergi. Jemaah tadi akan pergi hari Isnin, kita akan jalan sekitar kampung Haram. Kita akan duduk tapak ni. Tapi ni dia punya gambaran dia lah. Orang Islam telah dipulaukan selama 3 tahun. Tak diberikan makan, tak boleh buat jual beli, dia telah dipulaukan, tak boleh kahwin dan sebagainya selama 3 tahun, sehingga kan ibu-ibu mereka tak ada makanan sehingga tak ada susu, dan telah susukan anak mereka dengan darah. Bila susukan anak tak keluar susu, keluar darah, dan bayi-bayi sahabat begitu telah mati, telah syahid di ribu-ribu ibu mereka. Bahkan ada sahabat Nabi Islam ceritakan tentang bagaimana mereka tak ada makanan dan mereka telah makan pucuk-pucuk kayu, sehingga najis mereka telah keluar seperti najis kambing. Ini keadaan sahabat alami selama 3 tahun, yang mana sebagai sahabat telah syahid dalam pemulauan lembah Abi Talib ini. Nanti hari Isnin kita akan pergi tapak tu. Sekarang tak ada dah rumah ni, dia tinggal tapak aja. Nanti kita akan pergi tengok, insyaAllah. Kita kena bayar dulu sekian. Baik, sekarang kita Pertama mesin. Tak tambah. Jauh dari belakang. Baik, yang ni pula dia menceritakan tentang kisah Abu Bakar Siddiq, yang mana Sayyidina Abu Bakar ni dia dengar je Nabi terima wahyu daripada langit, tak tanya A ke, B ke, C ke, tak tanya. Terus dia beriman kepada Nabi, sehingga Allah Ta'ala sendiri telah iktiraf bahawa Abu Bakar ni As-Siddiq. Abu Bakar dapat As-Siddiq tu bukan daripada siapa-siapa, tapi Allah Ta'ala sendiri yang telah beritahu Abu Bakar ni As-Siddiq membenarkan setiap kata-kata Nabi SAW. وقبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 أيام قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا Baik. Banyak hadis Nabi SAW menceritakan tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan kita dengar waktu hijrah Nabi SAW, Abu Bakar yang teramat Nabi SAW ketika hijrah. Bahkan Allah Ta'ala bagi dalam Quran, orang yang mana berdua, yang ketiga itu Allah Ta'ala. Yang berdua itu siapa? Nabi dan juga Abu Bakar. Ini kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq yang mana mendapat pengiktirafan bukan daripada manusia, akan tapi dapat pengiktirafan terus daripada Allah Ta'ala. صلى الله عليه وسلم عند وفاته. Baik, kita ke sini. Baik, ayah. Okey, ibu-ibu belah kiri, ayah belah kanan. Ibu-ibu belah kiri, ayah belah kanan. Okey, yang sana tu gambar Jabal Nur. Jabal Sur, Jabal Sur. Ibu-ibu belah kanan, ayah belah kanan, ibu belah kiri. InsyaAllah, tuan-tuan mohon segera insyaAllah. Baik, dekat-dekat ibu-ibu. Ibu-ibu belah sini ibu belah sini. Okey. Baik, bahagian ini pula menceritakan tentang para sahabat Nabi SAW yang mana Allah Ta'ala sebut tentang betapa Allah cinta kepada mereka. Ada di kalangan sahabat Nabi yang Allah telah kirim salam kepada mereka, dan Allah Ta'ala menyampaikan wahyu kepada Jibril AS tentang Allah cinta kepada mereka. Ini tempatnya. لما كان حول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المسلمون جاء سيد قريش قالوا يا محمد نحن سيد قريش اطرد هؤلاء المجلس لكن مع نبينا ولا تطع الذين Baik, pada awal Islam yang bersama Nabi Islam itu adalah mereka di kalangan orang yang lemah, orang yang miskin, di kalangan hamba. Maka orang Quraisy, Nabi Islam itu sendiri daripada Quraisy, dan orang Quraisy itu sendiri memandang rendah kepada Nabi Islam kerana yang bersama Nabi ketika itu kebanyakannya orang yang lemah. Namun Allah SWT turunkan wahyu Allah Ta'ala seperti yang kita lihat di atas ada, wala tatul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu menghalau ataupun menolak orang yang menyuruh manusia kepada Allah di pagi dan di petang hari. Maksudnya orang yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai ulama menyebutkan ialah orang yang buat kerja dakwah di pagi dan di petang hari. Kalau tak suka jangan halau, jangan halang mereka. عندها اشتد العذاب على هؤلاء المساكين الضعفاء فأذن الله لهم بالهجرة من المدينة والنبي أعد للمسلمين أموالهم للرجال من الرجال. Baik. Setelah
Setelah itu, tuan-tuan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah SWT, turun wahyu Allah SWT yang mana Allah memerintahkan untuk hijrah. Maka berangkatlah para sahabat yang miskin tadi, sebagai besarnya berangkat ke kota Madinah. Dan baginda Nabi SAW masih lagi menunggu di kota Mekah, tunggu wahyu Allah Ta'ala untuk diperintahkan hijrah. Yang sahabat Nabi dah hijrah dah, Nabi tak hijrah lagi, tunggu wahyu. أبو بكر الصديق رفيقه في السفر، علي بن أبي طالب ينام على فراشه بالأمانة الإلهية، عبد الله بن أبي بكر الذي في الأخبار اسمه بطاقته للطعام والشراب. Baik, tuan-tuan dan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dapat wahyu Allah perintahkan Nabi untuk hijrah, Abu Bakar dikata ulama orang yang memahami mansyah ataupun memahami kehendak Nabi SAW, iaitu Abu Bakar telah sediakan unta untuk Nabi. Nabi tak beritahu pun nak hijrah, tapi bila Nabi beritahu, kata Abu Bakar, aku telah siapkan unta untuk hijrah. Betapa Abu Bakar ni begitu siap untuk bersama Nabi bila-bila masa. Dan seterusnya orang yang membantu hijrah Nabi SAW ni 6 orang. Pertama Abu Bakar. Abu Bakar ni sediakan unta, teman Nabi, kejap kiri, kejap kanan, kejap depan, kejap belakang, sampai ke Madinah, dan teman Nabi sehinggalah akhir wafat Nabi SAW. Pertama. Yang kedua, anak Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar. Apa kerja dia? Dia bawa kambing, bawa unta. Dia ni ialah menyampaikan maklumat. Dia dengar apa orang kafir berancang untuk Nabi, dia akan panjat Jabal Sur bagi tahu dekat Nabi SAW. Ulang kali tiap hari. Yang ketiga ialah Asma binti Abu Bakar, anak perempuan Abu Bakar. Yang ketiga itu sedang mengandung. Apa dia buat? Dia hantar makanan. Mungkin ayah ibu pelik, kenapa dia hantar Asma? Hantarlah perempuan lain. Sebab waktu tu yang tak disyaki Asma je, sebab dia mengandung. Orang lain keluar rumah semua kena tangkap. Jadi Asma keluar dalam keadaan ikat makanan dekat perut dia. Dia telah naik Jabal Sur yang tinggi ni. Ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah. Dan kemudian yang keempat, Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah hamba Abu Bakar. Kerja dia apa? Bawa kambing, bawa unta. Seperti yang kita lihat dalam gambar tu. Dia akan pergi dekat laluan Nabi dan Abu Bakar dan juga Abu Bakar untuk tutup bekas tapak kaki Nabi lalu tadi. Yang keempat. Yang kelima, Sayyidina Ali ganti tempat tidur Nabi. Yang keenam, Abdullah Al-Uraikid. Dia ialah penunjuk jalan Nabi Islam. Jadi dalam 6 orang tadi, 4 daripada mereka yang membantu hijrah Nabi ialah Abu Bakar punya keluarga. Betapa besarnya Abu Bakar punya korban untuk agama ini. Baik. 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 Baik, yang warna merah ni ialah jalan pedagang. Yang warna hijau ialah jalan Nabi Islam yang dibawa oleh Abdullah bin Uraikid. Dia ni bukan Islam, dia kafir, tapi dia menjadi rahaba, penunjuk jalan Nabi Islam. Baik. Dia Abdullah bin Uraikid ni dia bukan para sahabat. Jadi sebab itu saya kata dalam ni kita tak cerita sangat pasal dia, sebab muzium ni cerita pasal sahabat aja. طريق القوافل والأخضر طريق تجارة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجه شمالا مباشرة، اتجه إلى الجنوب الغربي باتجاه البحر إلى جبل ثور وإلى الغار 3 أيام بلياليها. Baik, Nabi SAW bergerak. Nabi tak bergerak terus ke Madinah. Nabi bergerak ke Gua Sur dulu. Nabi duduk 3 malam. Setelah 3 malam, keadaan reda. Orang ketiga itu sedang mencari Nabi SAW. Setelah 3 malam, barulah Nabi SAW bergerak ke kota Madinah. بعدها جاء كفار قريش وصعدوا على الجبل. قال أبو بكر خاف على الرسول وأن المطر الذي تقتلنا بصرنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم Baik, kemudiannya bila mana? Dan kemudiannya apabila Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi Islam bergerak ke Jabal Sur tadi, Abu Bakar sampai, Abu Bakar khawatir ada berlaku pada Nabi Syam. Abu Bakar masuk dulu, Abu Bakar tutup semua lubang kerana Nabi Syam. Kemudian Abu Bakar tutup satu lubang tu yang tertutup dengan batu tu dengan kaki dia, dan seterusnya Abu Bakar dan Nabi masuk dalam lubang tadi. Dan kemudian orang kafir menghampiri lubang tu. Kata ulama, kalau orang kafir itu tunduk, pasti dalam batu dia akan nampak kaki Nabi Islam. Abu Bakar beritahu tentang khawatir dia takut orang kafir nampak. Nabi Islam telah beritahu bahawa sesungguhnya Allah SWT bersama dengan kita. Inna Allaha ma'ana. Di situlah, di Jabal Sur itulah tempat Nabi Islam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar. وصل النبي إلى المدينة. Baik, setelah itu Nabi Islam pun bergerak ke kota Madinah. Baik, yang belah sini. Ayah-ayah belah sana, tengok betul ni. Ibu pun belah sini. Ibu
belah kanan. كان صلى الله عليه وسلم يشارك صحابته دفن أحد وأمر النبي التف سلمان حوله وكأنه يبحث عن شيء أضاع. Baik, tuan-tuan ibu dan rahmati lagi dikasihi Allah SWT. Selepas hijrah Nabi tadi, Nabi pun masuk ke kota. Nabi Islam masuk ke kota Madinah. Dan Nabi bergerak itu termula pada bulan Rabiul Awal. Walaupun kita sambut dia awal Muharram, tapi kenapa kita sambut awal Muharram tahun hijrah? Sebab sahabat Nabi mula hijrah pada bulan Muharram. Itu kita kena tahu tuan-tuan. Baik, namun Nabi seperti kita sebut tadi, sahabat dah hijrah, Nabi tak gerak lagi. Nabi gerak pada bulan Rabiul Awal. Nabi masuk pada selatan Madinah dulu. Sanian di Wadah dan kemudian kampung Sanian di Wadah, kemudian Nabi Islam berhenti di Quba, yang mana di kampung Quba ini merupakan kampung Bani Salim bin Auf. Nabi duduk di sana dan bina Masjid Quba di situ tuan. Okey, itu wadi Butahan tu wadi syurga. Tu Quba, Nabi bina masjid. Okey, daripada situ Nabi bergerak pula ke kampung Bani Jumat. Okey, mula-mula Amr bin Auf, lepas tu Nabi bergerak pergi kampung Bani Salim bin Auf. Di sana Nabi mula-mula sekali sembahyang Jumaat dan di situ dibina Masjid Jumaat. فيجلسون أخبرت ليلته وفاء بشرة أملاه يده قدم لسلمان قطعة من المال لينال الباحث عن الحقيقة ويتحرر من قيد. Jadi tuan-tuan yang mulia, kawasan Quba ni ialah kawasan Aus. Manakala kawasan Masjid Nabawi itu kawasan Hazraj. Nabi Syam keturunan Hazraj atau Nabi daripada Hazraj. Sebab itu Nabi masuk daripada Aus. Nabi masuk daripada kawasan Aus, kemudian baru Nabi pergi Hazraj. Nabi nak satukan umat. Kerana kerja dakwah Nabi Syam bila bergerak umat bersatu. Mana-mana pergerakan yang kalau dia bergerak umat berpecah, maka itu bukan kerja dakwah Nabi. Hanya senya kerja dakwah Nabi itu bila bergerak satu umat bersatu. Maka Nabi Syam sampai di Hazraj, di kampung Hazraj, di tapak Masjid Nabawi sekarang, mereka sambut Nabi Syam dan Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Baik, sekarang kita pergi ke bahagian seterusnya. Nak ambil gambar boleh lah, ambil gambar. Boleh tuan ambil tempat. Oh, perempuan belakang, lelaki depan. Yang tak larat boleh duduk lah. Yang warna merah ni tentera kafir Ni pisah perang Uhud. Warna merah tentera kafir. Warna hijau tentera Islam. Di bahasa Inggeris. Tengok bahasa Inggeris. Baik, boleh masuk ibu-ibu pergi belah sana atau belah sini. Cuma kursi dah tak cukup lah. Boleh masuk-masuk kita orang. Boleh pergi belah sana ke. أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت الواحدة وشج وجهه وكل شيء فقال بقلبه الرحيم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. استبسل الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم سجل التاريخ صفحات للتضحيات والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Tinggi-tinggi mana kita pergi over insyaAllah. تأكيد أخبار معركة بعدين صار المشركين رجعوا لمكة والمسلمين رجعوا للمدينة بعد التفاهم. في هذه Siapa yang ada ambil gambar kita sana tu kan? Negeri Islam pun hijau. نزلوا وشجاعة وحكمة وتتجلى عنها المسلمين هي كان المفروض يكون على الجبل يقول لهم ان النبي عليه الصلاه والسلام ابدا لا تنزل عند أحد نتذكر بس هم قالوا ترى المعركه خلصت فنزلوا فوق الارض لهذا ما انتصروا والأرض جبل يحب Di hadis tentang Uhud, Nabi SAW beritahu Uhud cinta pada kami pun cinta pada dia. لا عن جبل احد في العام الثالث من الهجرة جاءت قريش بقيادة أبي سفيان بن عمرو تحض الخطى نحو تقودها الرغبة للانتصار بعد هزيمة
وسار الجيش نحو المدينة عبر وادي العقيق ب3,000 مقاتل منهم 100 فارس حتى وصلت مقدمته إلى جبل عين. وفي المدينة شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخروج إلى أحد أو القتال في المدينة، فاستقر الرأي على المسير نحو أحد. تحرك الجيش المسلم وقوامه 1000 مقاتل نحو منطقة أحد، وانخلل في الطريق من المنافقين 300 مقاتل بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول وبقيادة نبوية فلة. عسكر النبي صلى الله عليه وسلم جاعلا جبل أحد خلفه وجيش المشركين أمامه، فحمى ظهر المسلمين وميمنتهم بجبل أحد. واختار النبي صلى الله عليه وسلم الرماة الماهرين فأمرهم بالصعود على جبل العينين لحماية ميسرة المسلمين وظهرهم، وأمرهم بعدم النزول من الجبل. تقارب الجمعان وتدانت الفئتان وآلت مرحلة القتال، وبدأت المبارزة وظهر تفوق جيش المسلمين ولاحت أنوار الانتصار، وتزعزعت قريش حتى ولت هاربة من أرض المعركة، وأرمات جيش المشركين هاربة، فنزل بجمع الغنم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعت